Hai dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor. Saya Meroni Manuel, anak Thomas Majing. Saya merupakan pelajar semester 3 bagi program pendidikan moral. Dalam video ini, saya akan menerangkan dan memperkenalkan sedikit tentang keistimewaan budaya tempatan di tempat tinggal saya, iaitu daerah Tanjung Manis. Jom kita saksikan. Tanjung Manis. Tanjung Manis ialah sebuah daerah yang terletak di bawah pentadbiran bahagian muka, iaitu wilayah Sarawak, Malaysia. Daerah ini memiliki keluasan sebanyak 730 km persegi. Majoriti penduduk di daerah Tanjung Manis merupakan Bumiputera selain Melayu, dengan majoriti antara mereka berbangsa Melanau. Antara komuniti lain yang mendiami daerah ini termasuklah Iban, Cina dan Bidayuh. Saya merupakan orang Iban dan izinkan saya menceritakan secara terperinci tentang budaya saya. Makanan tradisional. Masyarakat Iban terkenal dengan makanan tradisional yang telah menjadi lambang warisan kepada masyarakat orang Iban sejak turun-temurun lagi. Antara makanan tradisional masyarakat orang Iban ialah manuk pansuh. Manuk pansuh merupakan masakan ayam yang dimasakkan menggunakan buluh. Biasanya, masyarakat Iban akan menggunakan ayam tua untuk dimasak dan beberapa rempah ratus seperti halia, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, bunga ketan serta bahan sampingan seperti pucuk ubi kayu dan daun kesum. Ia akan digaul dengan garam dan perasa secukupnya. Kemudian dibakar dalam buluh hingga masak dan juga dimasukkan, dan di daun pucuk ubi juga diletakkan di hujung buluh untuk menghasilkan bau wangi. Ini merupakan cara masakan tradisional yang telah diwarisi sejak turun-temurun. Namun kini, masakan manuk pansuh boleh dimasak oleh semua kaum kerana penyediaan bahannya yang mudah dan sering disajikan bukan sahaja pada waktu perayaan sahaja. Selain itu, keunikan pakaian tradisional kaum Iban. Baju tradisional kaum Iban bagi perempuan diberi nama ngepan. Ngepan Iban selalunya digunakan semasa perayaan seperti Hari Gawai dan pertandingan kumang, iaitu pertandingan Ratu Cantik bagi kaum Iban. Ngepan Iban dilengkapi dengan perhiasan perak, tembaga, manik dan kain yang dibuat daripada berbagai corak telah dijadikan kumang sebagai model bagi pakaian tradisional ini. Bagi lelaki pula, pakaian mereka dikenali sebagai baju burung. Baju tanpa lengan yang dibuat daripada kulit tebal. Dalam kepercayaan Iban, memakai baju gagum ataupun baju burung menunjukkan seorang itu gagah dan berpengaruh. Kelambi juga merupakan sejenis baju yang terdiri daripada kain segi empat yang dilipat. Kraft tangan. Antara kraft tangan untuk kaum Iban pula ialah tikai, iaitu tikar Iban. Tikar ini merupakan anyaman daripada daun beban ataupun rotan. Tikar ini amatlah penting bagi setiap ahli keluarga. Biasanya, dalam budaya kaum Iban, tikar akan digunakan sebagai alas duduk bagi para tetamu dan menjadi salah satu hiasan yang menarik kerana mempunyai motif corak yang pelbagai. Tikar ini akan diwarisi secara turun-temurun kerana tikar yang dibuat pada zaman dahulu amatlah berharga, dan kalau dijual di pasaran, satu tikar mungkin boleh mencecah harga ratusan ringgit. Selain itu, wak kumbuk juga merupakan salah satu kraft tangan yang unik dan salah satu lambang bagi kaum Iban. Wak kumbuk merupakan kain tenunan benang yang kompleks dengan motif corak yang berbagai, dan setiap tersebut memiliki maksudnya tersendiri. Setengah masyarakat yang percaya bahawa wak kumbuk ini menjadi lambang budaya bagi beberapa daerah dan lambang spiritual bagi suatu kelompok masyarakat Iban. Wak kumbuk juga digunakan dalam pakaian tradisional Iban, iaitu ngepan.
Tarian dan muzik tradisional. Tarian tradisional kaum Iban pula ialah tarian ngajan. Tarian ini telah menjadi lambang kebudayaan iaitu pahlawan dan perayaan seperti Hari Gawai. Tarian ini meniru gerakan seorang pahlawan Iban dengan memegang perisai dan pedang bagi orang lelaki, manakala perempuan pula tarian mereka mirip seperti seorang wanita anggun. Bagi alat muzik tradisional kaum Iban ialah sape. Sape mirip seperti alat muzik moden yang dikenali sebagai gitar. Ini kerana alat muzik ini bertali empat yang dipetikkan dengan tali. Bunyi yang dihasilkan berbeza dengan gitar kerana bunyinya kedengaran halus dan terasa berada di dalam hutan. Alat muzik ini sangat terkenal di kalangan masyarakat orang Ulu, Kenyah, Kelambit dan orang Iban. Selain itu, tawak. Tawak turut merupakan salah satu alat muzik tradisional yang terkenal bagi kaum Iban. Tawak merupakan gong besar yang biasanya dimainkan berpasangan. Bunyi yang dihasilkan amatlah nyaring dan bunyi rendah bergema. Alat-alat muzik ini selalunya dimainkan semasa perayaan ataupun menyambut kedatangan tetamu terhormat di suatu rumah panjang. Perayaan kaum Iban ialah Hari Gawai. Perayaan Hari Gawai disambut setahun sekali pada 1 atau 2 Jun. Perayaan ini disambut bertujuan menunjukkan berakhirnya musim menuai padi. Masyarakat kaum Iban merayakan perayaan ini dengan cara berkumpul bersama di serambi umum iaitu rumah panjang yang terdapat ranyai ataupun yang mudah dikenali sebagai pokok istiadat. Semasa Hari Gawai, kami akan menggunakan pakaian tradisional masyarakat Iban yang dipenuhi dengan manik yang berisi budaya dan adat nenek moyang. Sewaktu perayaan ini juga, kami akan memeriahkan suasana dengan berjumpa, berkumpul dan bersukaria sambil menikmati berbagai jenis makanan tradisional yang telah disediakan. Perayaan Hari Gawai ini turut terkenal dengan tarian yang dikenali sebagai tarian ngajan. Selain itu, perayaan Hari Gawai juga diselipkan dengan meminum arak beras iaitu tuak dan aktiviti hiburan yang lain. Pengaruh budaya terhadap diri. Budaya kaum Iban amatlah mempengaruhi cara hidup saya. Kebiasaan yang telah diterapkan dalam diri saya membolehkan saya menghormati budaya kaum saya sendiri. Perkara ini mengajar saya juga untuk menghormati dan menghargai sebarang budaya kaum sendiri dan orang lain. Saya telah menerapkan sikap menghormati dan selalu mengamalkan budaya saya sebaik mungkin. Hal ini bertujuan agar budaya saya tidak pupus pada zaman akan datang. Saya telah belajar untuk memasak makanan tradisional dan sentiasa mensyorkan orang luar untuk bersama-sama menyambut Hari Gawai tanpa mengira kaum dan agama.